Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semua. Okey, jadi hari ini kita nak sambung kembali pelajaran kita iaitu punca variasi. Okey, kita tengok kat sini. Organisma dalam spesies yang sama didapati berbeza daripada segi morfologi. Morfologi tu mungkin dia punya bentuk luaran dia, fisiologi, waktu yang berlaku, proses-proses yang berlaku dalam badan, dan juga genetik. Apakah yang menyebabkan variasi antara organisma itu? Okay, sebelum ni kita dah belajar punca variasi. Okay, sebelum ni kita dah belajar. Variasi ada dua jenis. Satu adalah variasi selanjar dan satu lagi adalah variasi tak selanjar. Faktor-faktor yang mempengaruhi variasi selanjar adalah berpunca daripada faktor persekitaran. Contohnya seperti suhu, cahaya dan juga pH. Sementara faktor untuk variasi tidak selanjar lebih kepada faktor genetik, iaitu pindah silang, penyusunan bebas kromosom, persenyawaan rawak dan juga mutasi. Jadi kat dalam topik ni kita lebih fokuskan kepada faktor genetik. Okay, kita tengok faktor genetik dulu. Okey, proses pindah silang adalah satu faktor genetik yang sangat mempengaruhi punca variasi. Okey, kita tengok pindah silang. Pindah silang ini berlaku antara kromatik tidak seiras. Tolong highlightkan perkataan ini ya, kromatik tak seiras. Yang mana yang dikatakan kromatik tak seiras? Kita tengok sini-sini, saya padam itu. Okey, kita andaikan yang biru ini adalah kromosom daripada ayah dan yang purple ni adalah kromosom daripada ibu. So, kromatik ayah dengan kromatik kromosom ibu tu adalah kromatik tidak seiras. Kromatik yang berwarna biru dengan kromatik yang berwarna purple adalah kromatik tidak seiras. Okey, yang dikatakan kromatik seiras tu adalah kromatik purple dengan purple, kromatik biru dengan biru. Contohnya macam ni ya. Ini adalah kromatik ayah seiras dengan kromatik ayah yang ini. Yang ni seiras. Yang ni ibu punya. Kromatik ibu seiras dengan kromatik ibu yang sebelah kanan ni. Tapi kalau tak seiras, kromatik yang ini dengan ini tak seiras. Nampak tak berlakunya pindah silang di antara kromatik tak seiras pada pasangan kromosom homolog. Dan peristiwa ini berlaku semasa profasa 1 meiosis. Okey, pindah silang berlaku di kiasma. Kiasma ni tempat berlakunya pindah silang. Berlakunya pertukaran segmen kromatik tidak seiras berlaku. So, kromatik yang warna biru akan ambil sedikit segmen kromatik warna purple dan kromatik warna purple akan ambil sedikit segmen kromatik warna biru. Dan akhirnya kita akan dapat macam ni. Ini kita panggil gabungan gen baru. Yang ni ya. Yang ni adalah gabungan gen baru. Yang ni yang asal. Ni yang asal. Yang kromatik yang sini dengan yang sini tu dah ada perombakan. So kita panggil gabungan gen baru. Okey. Okey, poin nombor 1 dah faham. Poin nombor 2 pun dah faham. Okay, kita tengok poin yang ketiga. Kromatik kembar berpisah semasa anafasa 2 meiosis. Kromatik kembar berpisah. Yang mana satu kromatik kembar? Yang ni kromatik kembar ni lah, dia akan berpisah. Okey, dia akan berpisah semasa anafasa 2 meiosis. Macam mana tu? Dia macam ni. Saya tunjuk gambar. Okey, macam ni.
Okey, sekejap saya tunjuk Okey, ini adalah ni proses apa ni kita panggil ni? Ini adalah katalah ini adalah profasa 1 meiosis. Ini adalah profasa 1 meiosis. Profasa 1 meiosis. Kemudian berlakunya pemisahan kromosom homolog, betul tak? Okey. Ni berpisah berpisah sebelah kiri, yang ini berpisah sebelah kanan, okey? Dan dia akan hasilkan macam ni lah. So kita akan dapat hasilnya macam ni. Okey. Ini adalah hasil selepas meiosis 1. Dia dapatnya 2 sel anak yang sudah haploid. 1 kromosom. Kemudian masa anafasa 2 meiosis, kromatik kembar berpisah. Ni yang dikatakan kromatik kembar berpisah ni. Tengok sini Ni. Kromatik kembar berpisah. Semasa ana 2 meiosis, kromatik kembar berpisah yang mana ni? Inilah yang dikatakan kromatik kembar berpisah ni. Ni. Ini adalah kromatik kembar. So, kromatik sebelah sini dengan sebelah sini berpisah. Semasa anafasa 2. Okey? So, bila berpisah, bila sentroma yang ni pecah, satu kromatik sebelah sana, satu kromatik ni sebelah sini. Samalah ini pun macam ni. So, dia akan jadi macam ni. Okey? Yang sebelah kiri ni rupanya akan begini. Yang sebelah kanan ni bila dah berpisah, dia akan jadi macam ni. Okey. Untuk yang ni pula. Okey, bila yang ni pecah kat tengah, satu kromatik sebelah kiri, satu kromatik sebelah kanan. So, dia akan jadi macam ni. Okey. Membentuk gamet. Inilah gamet. Inilah yang dikatakan gamet. Gamet dengan kandungan genetik yang berbeza pada akhir proses meiosis. Ini 4 gamet dihasilkan. Dan setiap gamet hanya ada 1 kromosom saja. Sedangkan induk tadi ada 2 kromosom. Dalam gamet hanya ada 1. Ini adalah gamet yang mempunyai kromosom gabungan gen baru. Okey, ini adalah salah satu faktor yang menyumbang kepada variasi. Awak. Yang ni kena ingat baliklah proses meiosis. Masa awak dah belajar sebelum ni kena ingatkan balik. Okey, kemudian kita tengok seterusnya. Okey, yang ni cikgu nak awak nanti masa buat nota, cikgu nak awak tulis macam ni lah. Okey, kita ringkaskan pindah silang berlaku antara kromatik tak seiras pada kromosom homolog. So awak lukis ni, lukis. Berlaku semasa profasa 1 meiosis dan menghasilkan kombinasi gen baru. Okey, ni yang dikatakan kombinasi gen baru. Nanti masa nota nanti tolong lukis gambar rajah yang macam ni. Okay. Seterusnya kita tengok faktor yang kedua, iaitu penyusunan bebas kromosom. Penyusunan bebas kromosom. Kita tengok nota dulu ya. Penyusunan bebas kromosom. Okay, kita tengok poin yang pertama. Semasa peringkat metafasa 1 meiosis, pasangan kromosom homolog, bila sebut kromosom homolog tu, satu daripada ayah, satu daripada ibu. Maternal tu daripada mak, paternal tu daripada bapa. Tersusun secara rawak pada satah khatulistiwa sel. Tersusun secara rawak, maksudnya yang macam manakah yang dikatakan tersusun secara rawak tadi tu? Okey, sekejap. Kita tengok tu yang kedua. Rajah 12.7 menunjukkan dua kemungkinan penyusunan kromosom homolog pada satah khatulistiwa bagi satu sel diploid yang ada 4 kromosom.
Kita andaikan dalam sel ini kromosom diploidnya 4. So 2N sama juga dengan 4. Diploid sama juga dengan 4. Okay, kita tengok Kita andaikan. Andaikanlah kata kromosom ini tersusun begini. Sebab kita tak tahu kromosom tu nak susun macam mana. Kita tak tahu. Tapi kita andaikan dia susun macam ni. Kita katakan yang ini ada, yang hijau ni daripada ayah. Yang ni daripada ibu. Andaikan. Yang ni daripada ayah, ini daripada ibu. Nampak cara dia susun tu. Kalau dia susun macam ni. Ayah, ibu. Yang bawah yang kecil tu. Sebelah kiri, ayah. Sebelah kanan, ibu. Bila dia susun macam ni. Okay. Bila susunan macam ni berlaku. Dia akan menghasilkan gamet yang begini. Gamet yang akan terhasil last kali masa habis proses meiosis 1, meiosis 2. Tak silap cikgu. Meiosis 2. Dia akan hasilkan gamet yang macam ni. Faham ya? Kalau dia susun macam ni. Okay, yang ni metafasa 1. Yang ni metafasa 2. Metafasa 1 adanya penyusunan kromosom homolog pada satah khatulistiwa sel. Metafasa 2, penyusunan kromosom saja di satah khatulistiwa. Tak ada dah homolog. So, kita akan dapat gamet yang macam ni. Kalau dia susun macam ni. Tapi kalau dia susun begini. Kalau susunannya begini. Ayah, ibu, ayah. Kan? Kalau disusun macam ni, dia akan dapat gamet yang macam ni. Berbeza kan? Nampak tak berbeza? Gamet yang terhasil semasa susunan 1 dah tak sama dengan gamet yang terhasil masa susunan 2. Jelas tak? Okay? Sebab kita tak tahu kromosom tu dia susun macam mana. Kita tak tahu. Kita boleh buat andaian lah. Ini baru satu sel yang hanya ada 4 kromosom. Ini hanya untuk satu sel yang hanya ada 4 kromosom. Sedangkan kita manusia, kita ada berapa kromosom? Kita ada 46 kromosom. Kita akan ada beribu-ribu penyusunan secara rawak akan boleh berlaku. Dan ini akan menambahkan lagi kebarangkalian untuk menghasilkan gamet yang lebih berbeza. Okey? Andai katakan masa penyusunan kromosom homolog ini tak berlakunya proses pindah silang. Kita abaikanlah proses pindah silang. Pun kita dapat menghasilkan gamet yang berbagai-bagai jenis. Kalau campur dengan pindah silang, lagilah berbagai-bagai jenis gamet yang kita boleh akan dapat. Okey? Pada akhir meiosis, terdapat pelbagai gamet dengan kombinasi kromosom paternal dan maternal yang berbeza, mengakibatkan kandungan genetik dalam setiap gamet juga akan berbeza. So, yang tadi kita belajar, punca yang pertama adalah pindah silang. Punca yang kedua, penyusunan kromosom homolog secara rawak di satah khatulistiwa semasa meiosis 1, metafasa meiosis 1. Ini baru 2 pasang. Sedangkan manusia kita ada 23 pasang. So, awak boleh, kita pakai formula ni ya. Kita boleh pakai formula ni 2 kuasa N. 2 kuasa N. So, kalau macam untuk organisma ini, 2 kuasa 2. Sebab N dia adalah 2. Diploid number dia 4. So, haploid number dia 2. 2 kuasa 2, 4. So, kita akan dapat 4 gamet yang berbeza. Okey. 1, 2, 3, 4. Ni pun sama. 1, 2, 3, 4.
Andaikan kalau manusia 2 kuasa 23. Awak semua boleh tekan kalkulator dan awak boleh dapat angka. Ini adalah kebarangkalian gamet yang berbeza yang mungkin akan dihasilkan. Boleh tekan kalkulator berapa juta awak akan dapat. Okey, faktor yang ketiga adalah persenyawaan rawak. Persenyawaan antara sperma dan usid sekunder juga berlaku secara rawak. Kan sebelum ni kita belajar bab Mendel. Kita kan pakai andainya gamet nombor 1 tersenyawa dengan gamet nombor 3, macam mana kombinasi kita akan dapat. Andaikan gamet nombor 1 tersenyawa dengan gamet nombor 4, macam mana kombinasi yang kita akan dapat. Ini adalah maksudnya persenyawaan secara rawak. Jadi kita tak tahu apakah kemungkinan yang akan berlaku. Okey. Melalui penggabungan semula genetik semasa pindah silang dan penyusunan rawak kromosom homolog semasa meiosis 1, pelbagai gamet dengan kandungan genetik yang berbeza daripada induk akan dihasilkan. Oleh itu, zygote diploid yang terhasil selepas persenyawaan akan mempunyai kombinasi genetik yang baru. Okey. Kalau yang persenyawaan rawak ni, awak tengok balik masa hukum Mendel yang kita belajar tentang pewarisan Mendel. Kan kita akan buat kita gunakan formula 1 dengan 3, 1 dengan 4, 2 dengan 3 dan 2 dengan 4 kan. Sebelum yang kita belajar awak boleh tengok balik. Dan seterusnya kita akan tengok faktor mutasi. Mutasi. Apa dia mutasi? Mutasi ialah perubahan kekal dan berlaku secara spontan, tiba-tiba, dan dia boleh berlaku pada gen ataupun pada kromosom. Mutasi akan menghasilkan genotip yang baru. Jika mutasi berlaku pada sel gamet, mutasi ini dapat diwarisi. Mutasi yang berlaku pada sel soma menyebabkan variasi, tetapi ciri-ciri ini tidak akan diwarisi ke generasi seterusnya. Kalau mutasi itu berlaku pada sel gamet, mungkin akan diwarisi. Okay, kita akan lihat lebih detail mutasi selepas ini. Okay, jadi untuk bab ni, saya nak buat nota macam ni lah. Ini punca variasi pindah silang. Awak lukiskan gambar rajah ni. Tulis ni. Penyusunan bebas kromosom. So, tulis ni. Salin ni. Tersambung lagi punca variasi. Ini adalah persenyawaan secara rawak. Okey. Ini adalah persenyawaan secara rawak. Bukan. Okey, yang ni yang sambung yang tadi ni. Penyusunan. Sebenarnya, saya buat macam ni sebab cikgu tak cukup tempat kan. Sepatutnya, yang ini duduk kat bawah ni. Macam tu. Ya. Jadi, ini adalah sambungan daripada penyusunan rawak kromosom homolog tadi. Lepas tu, ni yang ketiga. Okey, macam ni. Ni nombor 1. Ni nombor 2. Ni nombor 3. Ni nombor 4. Sepatutnya macam tu lah. Okey. Gambar rajah tu saya nak lukis. Okey, persenyawaan rawak. Persenyawaan antara sperma dan ovum berlaku secara rawak. Ini akan menghasilkan zygote diploid yang berbeza. Mutasi berlaku pada sel gamet akan diwarisi. Tapi jika mutasi berlaku pada sel-sel somatik tidak diwarisi. Apa dia mutasi? Adalah perubahan spontan dan rawak yang berlaku pada gen ataupun kromosom yang boleh menyebabkan perubahan ciri pada anak yang diwarisi, pada anak yang mewarisi bahan genetik terubah sesuai tersebut. Kita ada 2 jenis mutasi, iaitu mutasi gen dan juga mutasi kromosom. Gambar rajah ni tak perlulah salin. Yang ni tak perlulah tak perlu nanti
nanti ada pula yang tanya, cikgu, nak kena salin tak gambar, nak kena lukis tak gambar budak ni? Ni tak payahlah. Ni tak payah. Okey. Salin yang perkataan ni saja. Okey? Jelas ya? Seterusnya kita tengok faktor persekitaran. Faktor persekitaran juga boleh mempengaruhi variasi tadi. Okey? Kita tengok ni contoh. Contoh antara faktor persekitaran ialah pH tanah, suhu dan juga cahaya. Okay, kita tengok yang pertama. Pokok hydrangea spesies menghasilkan bunga berwarna biru dalam keadaan tanah berasid, manakala bunga yang berwarna merah jambu akan tumbuh dalam keadaan yang tanah beralkali. Spesies yang sama tapi bunganya berbeza color sebab dia dipengaruhi oleh pH tanah. Mungkin kalau cikgu tanam pokok ni di rumah cikgu, dia akan berwarna pink. Dan mungkin kalau awak tanam pokok ni di rumah awak, dia akan berwarna biru. Sebab pH tanah berbeza. Pokok kembang 3 bulan, hydrangea. Suhu. Kucing siang mewarisi gen yang menghasilkan pigmen gelap bagi warna bulu. Enzim ini hanya berfungsi pada suhu yang kurang daripada suhu badan. Bahagian kucing siam yang mempunyai kawasan bersuhu rendah. Contohnya macam telinga, muka, ekor dan tapak kaki. Kawasan kat sini suhu dia agak rendah. Jadi, bulu yang tumbuh di kawasan itu lebih berwarna gelap. Ni kita tengok pada spesies-spesies kucing tertentu sajalah. Okey. Cahaya. Cahaya matahari juga dapat mengubah warna kulit. Orang yang sering berada di bawah cahaya matahari dalam jangka masa yang lama akan mempunyai tona kulit yang lebih gelap. Sebagai contohnya, buruh binaan. Sinaran ultraungu dalam cahaya matahari akan merosakkan pigmen melanin pada kulit yang terdedah. Oleh itu, lebih banyak pigmen melanin yang terhasil menyebabkan kulit menjadi lebih gelap. Ini faktor persekitaran yang dapat mempengaruhi warna kulit. Okey. Untuk faktor persekitaran ni, awak tak perlu buat nota. Okey, kita tengok last sekali. Interaksi antara faktor genetik dengan faktor persekitaran. Kadang-kadang faktor genetik dengan faktor persekitaran, interaksi antara kedua-duanya juga memainkan peranan. Okey, contohnya kita tengok satu contoh yang menyokong interaksi faktor persekitaran ke atas faktor genetik ialah kes tentang anak kembar seiras. Anak kembar seiras. Kita tengok sini ya. Okey. Kita tengok ni nombor 1. J dan K merupakan pasangan kembar seiras. Kembar yang samalah, seiras tu kan. Mereka mempunyai genotip obesiti yang sama. Dah ada gen obes yang sama. Kerana mereka berasal daripada embrio yang sama. Nombor 2. J dan K terpisah sejak zaman kanak-kanak. Terpisahlah mereka ni. Okay, J mengamalkan diet rendah lemak dan suka menjalankan aktiviti fizikal. Walaupun dia ada gen obes, tapi disebabkan pemakanan dan juga aktiviti harian dia, dia tak obes lah. Manakala K mengamalkan diet tinggi lemak dan tidak suka menjalankan aktiviti fizikal. Akibatnya, K akan mengalami obesiti, manakala J memiliki berat badan yang ideal. Walaupun mereka ini adalah kembar seiras yang mempunyai gen yang sama. Faktor persekitaran, jenis aktiviti, diet pemakanan juga boleh menyebabkan variasi. Kesimpulan, tabiat pemakanan dan persekitaran yang berbeza sewaktu membesar menghasilkan fenotip yang berbeza. Okey? Yang ni tak perlulah buat nota. Tak perlu nota.
Okey, cikgu berhenti kat sini dulu.